ialah susunan periwayat. Daripada ulama yang merekodkan hadis sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sanad. Dipanggil silsilati rijal arwah. Silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadis. Itu dipanggil periwayat lah, dipanggil sanad. Bila sebut sanad ni nama orang. Daripada orang tu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis itu tak sampai Nabi pun sampai kepada orang yang menyebutnya. Ada hadis juga, dia bukan kata-kata Nabi, dia kata-kata sahabat. Boleh jadi kata-kata Aisyah, boleh jadi kata-kata Abu Hurairah. Dia bukan kata-kata Nabi, kata-kata sahabat kan. Tapi dia juga kategori hadis. Tak kira lah. Sampai kepada orang yang bercakap tu, dia panggil sanad. Kemudian kata-kata dia tu dipanggil matan. Nampak? Matan ni adalah mantaha ilaihi sanadu minal kalam. Tempat berakhirnya sesuatu sanad, mula ucapannya, mula kata-katanya, dipanggil matan. Tu dipanggil istilah. Jadi sebarang hadis, sebarang nas, hadis ni dia ada dua. Satu sanad, orang yang meriwayatkan hadis, boleh jadi ramai, jadi sedikit. Kemudian sampailah pada Nabi SAW. Last tu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dia panggil hadis marfu'. Tak apalah tuan tak tahu pun saja bagi tahu kan. Hadis yang sampai pada Nabi ada qala Rasulullah SAW. Dia panggil marfu', terangkat pada Nabi. Ada hadis ni tuan sampai sahabat je. Duduk kat sahabat je sampai qala Aisyah, berkata Aisyah, dah sampai situ je. Itu dia panggil hadis mauquf. Dia berhenti. Ada hadis dia sampai tabi'in. Sampai tabi'in. Tak ada sahabat, tak ada Nabi. Itu juga antara kategori hadis. Dan kita mazhab Syafi'i, Al-Imam Syafi'i juga dan mazhab yang lain pun dia terimalah mana-mana kata-kata yang kadang-kadang bukan daripada Nabi, tapi juga daripada sahabat atau tabi'in. Tapi dia mempunyai sokongan yang lain. Macam hadis ni dipanggil hadis Nabi betul lah. Dia panggil hadis yang marfu'. Baik, jadi saya baca matan dia. Ambil berkat matan sikit. Afdalul a'mal, dia kata al-iman billahi wahdahu. Berapa kali sebut dah, banyak kali dah baca ni. Summa jihad, summa hajjatun mabruratun tabdudu sa'iral a'mal kama baina matla'i syamsi ila maghribiha. Nabi ditanya manakah amalan yang paling afdal, paling baik, paling tinggi dan paling bernilai di sisi Allah Ta'ala. Maka Nabi jawab, pertama ialah beriman. Tak syak lagi lah. Beriman. Dan saya sebut pada tuan-tuan, kuliah yang baru-baru ini, awal-awal suruhan dalam Quran dan awal-awal larangan dalam Quran ialah yang bersabit dengan iman. Ya ayuhan nas Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Itu awal-awal perintah dalam Quran. Surah Al-Baqarah, muka surat yang ketiga, ayat berapa ustaz pun tak ingat. Itu awal-awal perintah. Wahai manusia, hendaklah kamu menyembah Allah. Itu perintah nombor satu sekali, ikut urutan mushaf. Perintah nombor satu ikut ayat yang diturunkan ialah Iqra. Itu nombor satu dari sudut ayat yang diturunkan. Nombor satu dari sudut susunan mushaf. Sebab Quran bila diturun, Nabi suruh sahabat letak dalam surah sekian, letak dalam surah sekian. Nampak? Turun tu kadang-kadang ayat yang diturun kemudian, tapi dia letak di surah yang pertama. Boleh jadi sebab yang menyusun ayat ini ialah Nabi SAW. Bila Jibril turun satu ayat, Nabi akan bercakap pada sahabat, ayat ni letak kat sini, ayat ni letak kat sini, ayat ni letak kat sini, sampailah sempurna 114 surah, sampailah sempurna satu mushaf. Awal-awal larangan dalam Quran pun sama. Lepas Allah Ta'ala kata sembahlah dia, Allah Ta'ala kata fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu jadikan syirik bagi Allah Ta'ala. Jadi surah pertama ialah menyembah Allah. Larangan pertama jangan syirik. Dan kedua-dua ini adalah bersabit dengan iman. Batu dia seafdal amalan. Iman ni bukan sekadar kepercayaan, tapi amalan. Penting sangatlah. Penting sangat. Ya.
Dan kita sebagai orang yang beriman dalam menjauhi segala perkara yang bersabit dengan kepercayaan, melainkan setelah kita ketahui akan kebenarannya dalam Quran dan juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang tak ada benda pun, tapi benda tu kadang-kadang dia bersabit kepercayaan. Nampak? Oh, kita ni kalau cak bumbung kali hitam ni tak boleh ni, nanti rezeki tak apa nak masuk ni. Tak boleh tu. Contoh benda-benda yang begitulah. Tak boleh ada dalam kepercayaan kita. Kita kena buang benda-benda macam itu. Kemudian Nabi kata pula al-jihad. Tak nak urailah sebab dah banyak kali kita sebut. Yang kedua Nabi kata jihad. Dan saya pun dah urai satu-satu tentang jihad pada tuan-tuan. Kemudian baru-baru ini saya dah masuklah sikit pasal Nabi kata hajatun mabruratun. Haji yang mabrur. Haji yang diterima oleh Allah Ta'ala. Kita nak semua amalan kita ni diterima oleh Allah Ta'ala, bukan sekadar haji. Semua yang kita buat, tuan. Daripada sekecil-kecil amalan sampailah kepada sebesar-besar amalan. Daripada sekecil-kecil amalan yang tidak memerlukan wang dan tenaga yang banyak, sampailah kepada amalan yang besar-besar yang kadang-kadang memerlukan pengorbanan wang dan juga tenaga yang banyak. Lebih-lebih lagi lah kita nak Allah Ta'ala terima. Kalau Allah Ta'ala tak terima, rugi. Kan? Maka adalah kita mempersiapkan diri kita supaya Allah Ta'ala menerima amalan kita ini. Hak nombor satu sekali kena ada ilmu lah. Tuan-tuan nak pergi haji, tuan-tuan kena belajar betul-betul. Bukan saja belajar di pentah masjid dan surau ini. Mungkin ada lah ustaz yang mengajar fiqh, kan? Ada mengajar bab haji dan seumpamanya. Malah tuan-tuan bila masuk kursus haji tu kena belajar bagi faham benar-benar. Bukan haji saja, umrah pun sama. Belajar betul-betul. Tak faham tuan boleh tanya. Tak faham tuan boleh tanya. Kita tak boleh malu bertanya. Bagi kita faham, dia sedikit tapi yang dipanggil apa? Tuntutan yang asas tu kita tahu dan kita boleh buat insya-Allah taala. Nampak? Biasanya orang nak pergi haji atau umrah 2-3 bulan sebelum itu, kadang-kadang setahun sebelum tu dah buat dah kursus. Kita daftar nak pergi umrah bulan 12, datang bulan 3 dah boleh pergi kursus. Pergilah bulan sekali lah, pergi. Kita kalau boleh jangan pergi tengah je. Faham betul. Baik. Jadi nak cerita Nabi kata haji yang mabrur. Apa makna mabrur? Mabrur ni makna yang diterima oleh Allah Taala. Jangan tertukar pula. Saya sebut dulu bila Allah Taala suruh haji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Surah Al-Imran ayat 97. Allah Taala suruh kita pergi haji. Allah Taala sebut haji umum, tuan-tuan. Kalimah ni umum. Satu kefarduan Allah Taala suruh haji. Tapi bila sebut haji ni, hak Allah Taala terima, Allah Taala bagi satu sifat. Itulah sifat mabrur. Dalam istilah usul dipanggil muqayyad. Bila sebut tentang afdal yang paling tinggi, amalan yang paling tinggi, Allah Ta'ala sebut hajjatun mabruratun. Nabi tak kata haji saja, Nabi kata haji yang mabrur. Mana kata penting bukan sekadar melakukan haji, tapi adalah kita melakukan haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan saya pun dah sebut ada tuan-tuan dulu mukadimahnya apa makna haji. Haji ni tuan-tuan dari sudut bahasa dipanggil qasad. Menuju pada satu tempat, itu dipanggil haji lah. Kita nak pergi haji, kita menuju ke Mekah. Itulah cara bahasanya begitulah. Dan setiap perkara dalam agama dan syariat ini, kadang-kadang dia ada dua konsep. Satu pentakrifan sudut bahasa, yang kedua pentakrifan dari sudut syariat. Apa makna pentakrifan sudut bahasa? Apa yang kita faham. Itu dari sudut bahasa. Apa makna pentakrifan dari sudut syarak? Pentakrifan dari sudut syarak ialah pentakrifan yang diceduk daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Bukan sekadar yang kita faham, tapi dia mestilah benar-benar bersandar pada Quran dan hadis Nabi SAW. Lalu dikeluarkan makna. Jadi apa makna haji di sudut syarak? Maknanya ialah menunaikan ibadah haji mengikut apa yang sudah digariskan. Itu senanglah kok Melayu kita. Ada manasikil haji, kata Syekh Tamamul Al-Azali dalam buku dia, kitab dia Tamamul Minnah, dia kata alama ja'idil kitab wa sunnah. Menunaikan haji betul-betul mengikut apa yang telah digariskan oleh Quran
dan hadis Nabi SAW, dengan syaratnya, dengan rukunnya, dengan sunnah-sunnahnya, dan segala perkara yang berkaitan dengannya. Nampak? Itulah makna haji dari sudut syariat Islam. Dan haji ni tuan-tuan, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kita bukan nak cerita pasal haji dari sudut fiqahnya, tidak. Kita nak sebut tentang kelebihan haji berdasarkan pada hadis ini. Mungkin dari sudut haji yang berkait hukum hakam ni, tuan-tuan boleh belajar dalam fiqah lah. Ini kita nak petik-petik gitu. Haji ni tuan-tuan, dia salah satu daripada rukun Islam. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata al-hajju wajibun bil kitab was sunnah wa ijma' al-ummah. Dia kata haji ni wajib mengikut kitab Quran lah, mengikut sunnah dan mengikut ijma' umat Islam seluruhnya. Bila sebut ijma' ni tuan-tuan, dia ni kekal sampai hari kiamat. Tak ada orang yang boleh datang dia kata haji ni tak wajib dah. Aku kaji haji ni dah tak wajib. Tak ada. Bila sebut ijma' ni tuan-tuan, dia betul-betul gazet lah, benda yang sudah digazet lah. Kerana kejelasan nas yang ada, Quran baik, hadis Nabi baik, dan juga kerana keputusan seluruh umat Islam, ambil pada zaman dulu sampailah zaman hari ini. Itu makna ijma'. Nampak? Dan ulama ijma' ni biasanya dalam hal yang besar-besar. Dalam hal yang kecil-kecil, sebab tu banyak khilaf pasal tak ada ijma'. Maka khilaf banyak. Tak boleh nak ijma'. Pasal apa? Pasal nas tu kadang-kadang tak jelas. Ataupun tak ada nas. Maka ulama menggunakan kaedah lain dalam nak mengeluarkan hukum, maka berlakulah khilaf. Baik, jadi dikata wajib. Quran baik, mana Quran? Banyaklah beberapa ayat antara yang disebut tadi lah. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kata Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dalam tafsir dia tak kala dia menghuraikan ayat ini, dia kata la tu walillahi 'alan nas. Li tu dia kata walillah, li tu satu perkataan ada, li tu bagi Allah. Bagi tu dia kata yufidul wujub wal ilzam. Itulah memberi makna wajib dan juga ilzam. Ilzam ni wajib lah. Dan yang kedua kalimah ala, walillahi 'alan nas. Ala juga dia kata menunjukkan kepada kewajipan. Ala. Jadi li dengan ala tu dah jelas menunjukkan pada wajib. Sama-sama pula tuan-tuan, Nabi menyebut dalam banyak nas, Bukhari baik, dalam Muslim baik. Umpama yang Nabi sebut, yang kita semua sudah biasa tahu, Nabi kata dibina Islam atas 5 perkara. Hadis ni hadis Bukhari Muslim daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi kata buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah, iqamis salat, ita'iz zakat, wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Nabi sebut tu tuan-tuan exactly macam Allah Taala sebut. Allah Taala sebut dalam Quran wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Nabi pun sebut sebiji exactly wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan begitulah pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya Nabi sebut macam Quran sebut. Ada kalanya Nabi sebut tak macam Quran sebut, tapi maknanya ada dalam Quran. Ada kalanya Nabi sebut dengan kata-kata Nabi dan maknanya pun tidak ada dalam Quran, tapi dia suatu hukum yang baru yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak melalui Quran. Banyaklah kan. Contoh umpamanya orang yang murtad, hukuman bunuh tak ada dalam Quran. Ada isyarat dia. Wa may yartadi minkum an dinihi fayamut. Allah Taala kata bahawa kafir. Siapa yang mati dia keluar dari Islam, dia kafir. Allah Taala tak sebut suruh bunuh. Nabi kata mabaddala dinahu faqtulu. Itu hukum baru, kita dalam Quran. Siapa yang menukar agamanya dia ada dibunuh. Ada riwayat Ali, hadis itu tak ada dalam Quran. Hukuman bunuh kepada orang lelaki dan perempuan yang telah berzina, direjam, tak ada dalam Quran. Itu hukum baru yang Nabi bawa. As-sayyibu bis-sayyibi, Nabi kata jildu mi'atin wa rajmu. Pezina lelaki dan pezina perempuan yang sudah berkahwin adalah dia dirotan 100 kali dan dia juga adalah direjam. Ini adalah dalam bab
jinayah Islam. Orang yang dah berkahwin boleh direjam dan juga boleh rotan dulu baru rejam. Ada juga. Sebab ada banyak nas. Banyaklah yang lain-lain yang kadang-kadang Nabi nak cerita begitulah peranan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya dia menyebut apa yang disebut oleh Quran exactly. Ada kalanya dia menyebut perkataannya tapi makna dalam Quran. Ada kalanya dia membawa hukum-hukum yang baru yang tidak ada dalam Quran. Dia independen. Tapi dia juga wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Macam pernah berlaku tuan-tuan setelah wafatnya Nabi. Saya tak pastilah sini saya dah cerita belum. Ibnu Mas'ud. Tuan-tuan dah selalu dengar lah Ibnu Mas'ud ni. Nama dia Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ni dikatakan sahabat yang paling alim. Bila Nabi dah wafat, dia bagilah ngajarlah sahabat-sahabat yang ada kan. Satu hari dia kata, dia kata la'anallahu an-namisa wal mutanammisa. Wa apa nama? Wal mutafallijat al-mughayyirat khalqallah. Dia kata tu dia dengar dan dia kata tu pada sahabat yang ada, dia kata Allah Taala melaknat an-namisa. Tahu tahu an-namisa? An-namisa ni adalah perempuan yang mencukur-cukur bulu di wajahnya. Potong bulu kening, iras kening sikit, haram. Fatwa Mesir memotong bulu kening tanpa hajat haram. Kita isteri kita jangan bagi potong bulu kening. Kecuali kalau kening tu tebal sangat sampai penuh separuh dahi bulu kening dia potong. Cacat pula ataupun bulu kening dia tebal sangat sampai tertutup biji mata, potong lah, jangan benda sangat. Ini cantik. Kening ada kening tebal, perempuan dia nak kening nipis, kira sikit lebih cantik sikit. Bulu mata panjang, potong bagi pendek. Ataupun bulu mata pendek, dia bulu mata palsu. Ingat rambut palsu je tak boleh. Bulu mata pun dia tak boleh juga balik tu kan. Elak. Imam Mas'ud kata Allah melaknat orang yang memotong bulu di muka dia. Inilah kening enam nisab merujuk bulu tu. Perempuan tumbuh misai tak? Potonglah. Ataupun perempuan tumbuh janggut, potonglah. Nampak? Tapi laki jangan potong pula. Janggut simpan. Misai potonglah. Apa hukum simpan janggut dalam mazhab Syafi'i? Bukan mazhab Syafi'i lah. Pasal sebut mazhab Syafi'i ini dia luas. Di sisi Imam Syafi'i sendiri, saya suka sebut di sisi Imam Syafi'i. Sebab bila sebut mazhab Syafi'i, dia banyak pandangan sangat. Saya kajian saya tuan-tuan, dalam masters, pandangan paling sahih dalam mazhab Syafi'i dibandingkan dengan pandangan paling sahih dalam mazhab lain. Itu saya punya kajian lah. Pasal apa pandangan paling sahih dalam mazhab Syafi'i? Pasal dalam mazhab Syafi'i ini banyak pandangan. Sebahagiannya daripada Imam Syafi'i sendiri. Sebahagian besar lagi ialah daripada ulama-ulama Syafi'i. Dan ulama Syafi'i dia ada 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Banyak. Tak apalah, sebab tu saya lebih suka sebut Imam Syafi'i sendiri. Lebih merujuk kepada beliau. Pasal nak sebut mazhab ni banyak sangat. Kan? Orang pergi di satu tempat, dia masuk masjid, sembahyang tahiyatul masjid. Ada orang larang, pasal apa orang sembahyang masuk masjid? Aku tak apa, aku mazhab Syafi'i, kau mazhab mana? Aku Syafi'i juga. Pasal Imam Syafi'i, mazhab dia yang lama, tak boleh sembahyang tuan-tuan pada waktu yang haram sekalipun tahiyatul masjid. Tuan-tuan nak masuk masjid kan, pukul 7 pagi tu, tuan-tuan tak boleh sembahyang tahiyatul masjid. Tapi pandangan dia yang baru, boleh sembahyang. Imam Syafi'i sendiri pun ada 2 mazhab, ada 2 pandangan. Satu pandangan dia yang lama, satu pandangan dia yang baru. Imam Syafi'i sendiri pun banyak pandangan. Jadi saya suka terus kepada Imam Syafi'i dan ambil satu pandangan dia yang paling last lah. Dipanggil pandangan jadi, pandangan yang paling baru lah. Pandangan lama Imam Syafi'i, tuan-tuan sembahyang rakaat ketiga terkentut.
Dulu saya dah sebut kan. Tuan, ambil wuduk sama balik tuan, sama rakaat keempat. Itu pandangan dia yang lama lah. Kata Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala dalam Al-Asbah wal Nazair, dan juga kata Al-Imam Abdul Husain dalam Al-Bayan, dia kata lam yamut asy-Syafi'i illa waqad sahhaha aqwalahu hatta bayyana as-sahih min aqwalihi illa fi mawdi' 16 mas'alatan. Tak mati Imam Syafi'i melainkan dia sudah memperbetul-betulkan balik, mentasih-tasihkan balik pandangannya, kecuali 16 tempat je dia tak ada nak tasih. Tak salah, ni direct Imam Syafi'i kan. Apa Imam Syafi'i kata? Imam Syafi'i kata wa in halaqa halakun kana fil lihya la yajuz. Kalau kau letakkan gunting ke janggut lantas kau potong, la yajuz, tidak harus. Maknanya wajib lah. Di sisi Imam Syafi'i wajib simpan. Simpan kalau boleh. Simpan tebal macam tak agak dulu kan, lagi bagus. Janggut ni bawah ni tuan, bawah. Ni bukan janggut, ni jambang. Kalau ada jambang lagi bagus. Orang Melayu ada jambang. Adalah kan setengah tu kan. Tak apa pakai ubat, bagi jambang tebal sikit. Orang Arab dia tak panggil janggut ni, panggil jambang. Dia panggil aridon. Aridon ni rambut di bawah bibir ni pun juga bukan janggut. Itu dia panggil amfaqah. Kalau kena simpan ni janggut ni betul. Tapi kalau simpan jambang pun boleh juga lah. Sekali dengan janggut. Diharuskan, disunatkan juga. Tapi hak paling sunat ni lah. Bawah dagu ni dia panggil janggut. Ibnu Mas'ud tadi kata begitu. Kemudian dia kata, la'anallahu al-washimat. Tertinggal. Dia sebut washimat dulu. Tahu washimat? Saya dah sebut sini. Sebut lah. Ibnu Mas'ud kata Allah Ta'ala melaknat orang yang menetu-netukan orang lain. Tetu. Orang tu nak kerja dia tetu orang. Allah Ta'ala melaknat tetu. Pasal tetu ni tuan-tuan, selain dia merubah kejadian Allah, dia juga sebenarnya sakit. Tetu ni sakit tau. Orang dulu dia tetu pakai besi panas. Dia cucuk pakai besi panas. Sekarang tak tahulah dia pakai apa, laser. Sebab tu zaman dulu juga orang tetu ni dia pakai striker panas, besi panas lah. Kita panggil striker lah. Dia striker kecil, bercorak, tekap. Dia bukan melekatkan kulit. Dia boleh pergi ke daging, bahkan dia boleh terus sampai tulang. Dia punya tu lah. Dia punya tetu dia tu. Jadi Allah Islam tak mengharapkan segala bentuk penganiayaan pada diri sendiri. Sebab tu orang Syiah bila waktu Karbala dia meluka-lukakan badan. Tanda taat pada anak ialah anak tu melukakan badan bapaknya. Kan? Ataupun melukakan badan sendiri. Itu bukan Islam. Islam tak suruh kita meluka-lukakan badan sendiri ni. Lepas tu orang yang menetukan diri tu minta ditetu, tolong tetu kat aku, ataupun tetu juga dilaknat. Lepas tu namisat yang memotong bulu di mukanya, dan juga namisat yang memotong bulu di mukanya, dipotong muka orang lah. Dia tukang potong. Kita potong sendiri kena kita. Ada orang yang tukang potong kan. Itu panggil namisat. Wal mutanammisat, dan orang yang membenarkan dirinya diperlakukan begitu. Dan Nabi kata wal mutafallijat. Mutafallijat ni ialah zaman jahiliah orang Arab dia suka irah gigi. Gigi ni nak bagi cantik perempuan kan. Dia irah bagi cantik lah. Sekarang ni tak tahulah ada tidak. Tapi kalau pakai apa dia panggil tu? Tak apa. Nak betulkan balik gigi kita. Ni dia irah gigi bagi potong apa? Irah lah. Tak boleh. Pasal apa? Nabi kata al-mughayyirat qatilah. Dia ni merubah Allah Ta'ala. Bila Ibnu Mas'ud kata begitu, ada seorang perempuan nama dia Ummu Yaqub. Dia dengar Ibnu Mas'ud kata, dia ditanya, "Ya Ibnu Mas'ud." Dia kata, "Ma hamalaka an la'anta kaza wa kaza fi kitabillah?" Ibnu Mas'ud, suka kau laknat orang tu, laknat orang ni. Aku nak tanya, ada lagi Quran tak? Ibnu Mas'ud kata, "Ada." "Nah, fi kitabillah." "Ada." Dia pun balik Quran cari. Tak jumpa. Satu mushaf tak jumpa. Larangan yang itu tak ada.
Betul sebut kan. Ada benda Nabi ni bawa sendiri. Dia sebut sendiri. Dia tak ada dalam Quran. Dia hukum baru. Tapi dia secara umum wahyu. Tapi dia tidak bersandar pada Quran. Dia bukan Quran betul-betul lah. Dia tak ada dalam Quran. Dia betul hukum Allah yang Nabi sebut. Wahyukan pada dia sebut. Cari-cari tak ada. Dia jumpa Ibnu Mas'ud. Dia kata ma wajadtu baina lauhai al-mushaf. Aku tak jumpa dalam Quran. Tak ada dah. Ibnu Mas'ud kata ada. Lau qara'ti, lau jati. Cari betul lah. Kalau aku cari mesti jumpa punya. Dia cari lagi. Cari. Tak ada. Tak ada juga. Ibnu Mas'ud kata. Dia kata alaihissallahu yaqul ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Adalah dalam satu ayat ni. Apa-apa yang dibawa oleh Nabi ambil. Apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi tinggal. Ayat ni lah dia kata. Semua hukum yang tidak ada dalam Quran tapi ada disebut oleh Nabi, semua duduk dalam satu ayat. Allah Taala ni bijak kan? Dia buat mari satu ayat yang menunjukkan keseluruhan amalan Nabi atau suruhan Nabi yang tak dalam Quran exactly, tapi duduklah ayat. Ini ayat. Sebab tu kata Imam Ibn Arabi dalam Aridatul Ahwazi, dia kata apa-apa hukum yang tak dalam Quran tapi ada disebut oleh Nabi, kita boleh kata dia ada dalam Quran kerana ayat tadi. Umum perintah Allah supaya kita ambil apa yang disebut oleh Nabi. Itu nampak? Sebab tu orang yang tak percaya pada hadis Nabi yang sahih, yang disepakati sahih di sisi salah dan khalaf, umpama yang ada dalam Bukhari Muslim, orang tu sebenarnya dia bukan kufur dengan hadis Nabi, tapi dia juga sebenarnya menyalahi kitab Allah. Pasal ayat satu tadi ada. Nampak? Batu sebagian ulama kata hadis yang disepakati sahih, terutama mutawatir, martabat dia macam Quran, kita wajib beriman, tak beriman kufur, kafir. Betul? Nampak? Sebab dalam Bukhari Muslim pun dia ada martabat dia, tuan-tuan. Bukan semuanya 100% dia punya, dia sahih dah tu. Cuma martabat sahih tu dia ada tahap-tahap dia. Tahap paling tinggi sekali mutawatir, at-tasrih bis sama', kemudian al-mustafa. Cerita je. Hak paling tinggi lah kan. Tak beriman boleh kufur, kafir. Sebab dia ada martabat-martabat dia lah. Hak paling bawah sikit, hak paling bawah sekali dia sahih, tapi kadang-kadang boleh dipertikaikan. Ada juga. Ada 220 hadis dalam Bukhari dan juga dalam Muslim yang dipertikaikan ketinggian sahihnya, bukan dipertikaikan sahih atau sahih dah, sahih, tapi sahih kurang sikit, amat kurang. Ada 220 hadis. Nampak? Orang boleh pertikailah sikit dia punya sanad, tapi tidaklah sampai tahap dhaif, tak dhaif, tapi dengan periwayat tu ada masalah sikit, ada juga orang. Yalah buku hasil tangan manusia ni ada kekurangan. Saya dah sebut dulu kan, Imam Syafi'i kata tak ada buku yang 100% sahih melainkan Quran. Hak lain pada Quran tu semua ada kekurangan. Sama lah Bukhari Muslim pun, kalau disepakati sahih semua, namun masih ada ruang-ruang yang dipanggil ada sedikit kekurangan. 220 hadis yang boleh dipertikaikan dia punya periwayat, namun tidaklah sampai tahap hadis tu lemah dah, sahih juga, tapi sahih tidak terlampau sahih lah, dia sahih yang paling last. Macam tu lah cerita dia. Umpama Imam Ad-Darqutni rahimahullahu ta'ala, dia pun mempertikaikan hadis yang dalam Bukhari Muslim, tapi sikit, bukan sampai tahap banyak. Okey, baik. Kat mana tadi? Jadi dicari-cari tak ada, orang kata ada. Itulah dia punya ayat. Baik. Jadi apa majlis yang sebut tadi, untuk dia wajib. Wajib makna kata apa? Engkar akan kewajipannya, maka jadi kafirlah dia. Orang tak semayang, tuan-tuan. Tak semayang. Pasal apa? Aku tak semayang, aku malas. Tapi semayang ni wajib, berdosa aku ni. Dia tak boleh hukum kafir lagi tau. Dia panggil kafir ibadah, tapi tak kafir etikad lagi lah. Tapi pasal apa aku tak semayang? Aku rasa semayang ni tak betul. Ataupun semayang ni tak wajib ni. Ulama pandai-pandai wajibkan semayang ni. Kan kafir.
Mempertikaikan kewajipan yang sudah ijma' kafir. Tapi kalau tak buat, malas, tapi masih berpegang dia wajib, dia tidak kafir. Walaupun sebagai ulama lain kata kafir juga. Bahkan dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, orang tak semayang kena bunuh tau. Itu dalam mazhab Syafi'i. Di sisi Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i, cuma ada seorang dua je tak suka hukum. Antara Imam Al-Baghawi rahimahullah taala. Dia tak setuju dengan pandangan Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'i yang kata orang tinggal semayang kena bunuh. Dia tak setuju. Dia pun ulama Syafi'i juga. Tapi dia tak setujulah. Baik, jadi nombor satu Quran. Bila Quran kata, betul lah. Yang kedua hadis Nabi. Nabi kata dibina Islam atas 5 perkara. Nabi sebut sembahyang, puasa, zakat, haji. Kau tak sembahyang, kau tak boleh menafikan hukum sembahyang. Kau tak puasa, kau tak boleh menafikan hukum puasa. Kau tak bayar zakat. Zakat pun satu masalah juga. Kan? Saya tengok TV Hijrah sebelum ni, siapa cakap, Dr. Badrul Alauddin. Mengikut kajian dia, 10 orang yang wajib membayar zakat, yang bayar cuma 4 orang. 6 orang lagi tak bayar. Company baik, individu baik. Zakat kena bayar tuan. Termasuklah zakat pendapatan kita pun kena bayar. Ni dah hujung tahun ni kan, bulan 12 baru-baru ni atau bulan 1 ni, tuan-tuan kena kasih selit balik, kena bayar zakat. Terutama zakat pendapatan. Banyak orang bayar ni zakat pendapatan lah. Kena bayar lah zakat. Bukan banyak mana pun. Zakat ni sikit sebenarnya. Berapa zakat? 22.5%. Meniaga pun sama. Zakat pendapatan pun sama. Tolak kita punya semua tu ada lebihan. Ataupun tak ada lebih. Tapi kita kena takdir ada juga lebih. Sebab kadang-kadang kita ni tukar sport ringgit dah 3,000. Padahal ada 1,000, tukar 3,000 tentu. Jadi kena takdirkan ada juga lebihan. Kalau ikut dengan hawa nafsu kita, gaji 10,000 tak cukup. Tapi kena kira juga. Fatwa Mesir, zakat pendapatan walaupun tak ada lebihan, kena ditakdir ada lebihan mengikut perbelanjaan awal dan umum. Tapi fatwa Saudi tak apa. Kau gaji 10,000, habis lah tu. Pasal apa? Saya makan angin je. Dia kata tak wajib. Tang situ dia longgar pula Saudi ni. Tahu saya lah. Sebab kita ada buku-buku fatwa. Cek tengok, dia kata tak wajib. Tapi sebaiknya kita lihat. Kemudian barulah Nabi sebut haji. Tak pergi haji, tak apa. Tapi tak boleh engkar akan kewajipan haji. Nabi satu hari duduk dengan Abu Hurairah dan lain-lain. Riwayat Muslim. Nabi kata innallaha farada alaikumul hajj. Nabi kata fahajju, wahai manusia. Allah Taala suruh kamu haji, kamu kena haji. Tiba-tiba ada seorang sahabat ni dia rajin tanya kan. Macam kita ni tak rajin tanya. Malu lah. Kan? Ada seorang sahabat dia tanya. Fi kulli am ya Rasulullah. Tiap tahun ke Nabi? Dia tanya, tiap tahun ke Nabi? Nabi diam. Tanya lagi. Tiap tahun ke Nabi? Nabi diam. Sampai 3-4 kali dia tanya, Nabi tak jawab. Nabi kata pada dia. Nabi kata, lau kuntu na'am. Kalau aku tersebut na'am, ya. Nabi kata, la wajabat. Nescaya Allah Ta'ala akan wajib. Sebab syariah ni, sebab itu Nabi ni dia digelar sebagai syariah mustani. Dia ni pesyarat nombor 2. Syariah ni sebenarnya Allah. Tapi sebagai daripada syariat, Allah Ta'ala syariatkan kepada kita kerana rahmatnya Allah Ta'ala pada Nabi. Sayangnya Allah Ta'ala pada Nabi. Bahkan sebagian itu jadi syarat dengan sebab lidah Nabi SAW. Sama lah dalam bab haji ni. Asalnya Allah Ta'ala tu sekali je. Tapi kalau sahabat tanya setiap kali tu, Nabi kata ya. Nabi kata nescaya Allah Ta'ala akan wajibkan kau setiap tahun. Nama status tu. Nescaya kau tak boleh buat. Dan Nabi kata zaruni mata cukup. Kalau aku cakap kau jangan banyak tanya sangat. Terima aja. Nampak? Batu ulama usul dia ada satu kaedah. Kaedah apa? Tarku ma tarakan Nabi sunnah ka fi'li ma fa'ala Nabi sunnah. Meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sunnah, umpama melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi sunnah. Itu kaedah dalam usul. Nampak? Nabi bila musafir tuan-tuan, dia tak sembahyang melainkan hanya 2 rakaat bila dikosarkan. Tiba-tiba ada sahabat dia rajin sembahyang, dia sembahyang penuh, sembahyang 4. Di sisi Ibnu Umar.
Dan ada sahabat kadang dia ikut Nabi bila dia musafir tuan-tuan, dia tidak sembahyang rawatib. Ada sahabat sembahyang rawatib. Ibnu Umar tanya, kau sembahyang apa? Aku sembahyang sunat. Kalau boleh kau sembahyang yang fardu aja. Rawatib tak payah sembahyang, Ibnu Umar kata. Pasal apa? Sebab Nabi bila bermusafir dia sembahyang yang wajib. Sembahyang yang wajib. Okey. Contoh macam tu. Tapi tak ada, dah rajin sangatlah. Kita dalam mazhab Syafi'i sunah sembahyang 2 rakaat fasad, tapi harus penuh. Kau rajin sangat kan? Aku tak boleh sembahyang 2 rakaat ni pasal sikit sangat. Aku nak sembahyang 4 rakaat lah. Jamuk 4 4 8. Orang jamuk 2 jadi 4, dia jamuk 4 4 8. Pasal aku tak boleh lah. Aku sembahyang 2 ni sikit sangat. Sikit pahala aku nanti. Sebenarnya sama je. Sembahyang kosong dan sembahyang penuh tu. Bahkan sebagai ulama kata kosong lebih baik. Kosong lebih baik. Terutama yang lebih 3 marhalah. Kalau yang 2 marhalah afdal penuh. 2 marhalah ni lebih kurang 80 km lah. Sampai ke 120 km. Bawah 120, 80 km tuan dah boleh kosong. Tapi afdal penuh. Itu dalam mazhab Syafi'i dan di sisi Imam Syafi'i sendiri lah. Tapi kalau sampai 120 km 3 marhalah. Bila sampai 3 marhalah baru afdal qasar. Tapi tak afdal penuh. Itu di sisi kita ada banyak khilaf. Kita gitu. Tapi biasanya kita bila dah cukup 80 km kita qasar lah. Dah boleh tu kan. Insya-Allah. Oh dah lah. Nak azan dulu? Kau nak teruskan? Azan dulu. Azan dulu. Azan dulu panggil ramai sikit orang semayang. Saya sebenarnya lebih suka azan daripada tak ada azan di syok ni. Sebab kita kalau boleh 5 kali satu hari, jangan mengurangi azan. Biar penuh lah 5 waktu. Nak sama kuliah sama lah, tapi azan. Saya suka yang tu.
Okey, baik. Jadi bila sahabat tanya, Nabi kata begitu. Nabi kata, kalau aku cakap tu kau terima je lah. Tak payah tanya. Kemudian Nabi kata, innama halakal ladzina min qablikum kasratu su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Nabi kata musnahnya umat terdahulu kerana mereka banyak bertanya nabi-nabi mereka tapi mereka tak buat apa. Idza amartukum bi amrin, Nabi kata fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaytukum an syai'in, Nabi kata fashtanibu. Kalau aku suruh kau buatlah setakat kita mampu, tapi kalau aku larang kau tinggalkanlah ia. Nampak? Jadi nak cerita haji ni wajib lah. Cuma tuan-tuan, ulama berbeza-beza dari sudut bentuk kewajipan itu. Sebagian ulama kata wajib alal fawr, wajib bersegera. Cukup 7 syarat yang digariskan oleh ulama fiqh. Islam, Hurriyah, al-aqlu wal bulugh, apa lagi? Wujuduz zat, warahila, tahliyatut tariq, wa imkanus sah. Cukup 7 benda ni kena pergi terus, tak boleh tangguh-tangguh. Itulah makna wajib alal fawr. Dan pandangan yang kata wajib bersegera ni ialah umpama pandangan Imam Malik rahimahullahu taala dan lain-lain. Bila Islam berakal, balik, merdeka, sebab hamba tak diwajibkan haji. Islam pasal orang kafir tak diwajibkan haji. Balik pasal tak cukup umur tak diwajibkan. Boleh tapi tak wajib. Berakal, gila, tak payah suruh dia pergi haji pasal gila. Ataupun apa-apa yang seumpama gila lah. Kadang-kadang tak gila tapi mereh sikit. Ataupun tak cukup akal sikit, tak payahlah. Kan? Kemudian dipanggil mampu. Mampu tu maknanya ada kenderaan, ada makanan, ada belanja dan juga ada kekuatan, kesihatan. Cukup 7 benda ni. Ulama kata wajib alal fawr, mesti bersegera. Tapi sebagian ulama kata wajib alal tarafi, wajib tapi tak perlu bersegera. Dan itu adalah pandangan di sisi al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, disokong oleh lain-lain ulama besar, antara al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala sendiri. Pasal Imam Qurtubi kata banyak dan ada ayat Quran yang menunjukkan tidak wajib bersegera. Bahkan Nabi SAW diturunkan ayat haji pada tahun ke-6 Hijrah, tapi Nabi haji pada tahun ke-10 Hijrah. Mana kata ada tarakhi, ada boleh ditangguhkan sedikit daripada waktu itu. Ini dari sudut asal dia lah. Tapi macam kita di negara kita ni, nak kena daftar dulu, nak kena ikut turn. Itu lagi kekangan-kekangan yang ada, menunjukkan dan menguatkan lagi bahawa haji ni alat tarakhi. Dan kalau boleh kita jangan duduk langkah orang punya turn sangat lah. Kan? Pakai kabel besar-besar, pasal apa nak pergi haji cepat ni? Sedangkan orang lain kadang-kadang lebih layak dulu pada kita. Jangan terlampau kita nak guna kabel sangat. Mana ada kabel tu, kan? Kecuali kalau peluang tu datang ke riba kita lah, tanpa kita ni, kan? Offer kat kita pun. Sebab dia pergi haji ni, tuan-tuan, dia ada juga kuota contoh VIP, kan? Ada kuota VIP kosong. Kita pula kawan YB, YB offer kita, contoh lah. Ustaz ada kosong, Ustaz, kita orang punya kapal ni ada kosong 1, Ustaz nak pergi lah. Boleh lah kalau macam tu. Tapi kalau kita guna kabel dengan cara yang tak betul, kalau boleh lah. Sebab hari ni tuan-tuan, masing-masing nak ke sana. Berapa ramai di kalangan orang Islam kita ni, duit dah cukup kat tabung haji. Umur pun dah sampai 60 dah pun, tapi masih belum sempat lagi dapat buat rayuan dan seumpamanya. Kalau bagus orang yang ada lain, dia tolak lah, dia tangguh. Dia tak tolak, jangan tolak. Nanti nak panggil lagi payah, dia tangguh. Minta tangguh. Peluang tu diberi pada orang lain. Alhamdulillah, mana ada rezeki boleh pergi. Lepas tu kalau kita kebetulan tak sihat, dah dipanggil dah, tangguh. Jangan tolak, tangguh. Jadi dia akan panggil setiap tahun. Cuma kita kalau boleh jangan nak melampau orang sangat. Sebab ada orang lain yang lebih terdahulu daripada kita. Nampak? Contoh dia begitu lah. Tapi kalau ada peluang nak bersegera. Kita kadang-kadang tak boleh nak contoh Indonesia. Indonesia ni tuan-tuan, kau nak kira kan, Indonesia ni kalau nak berbandingkan dengan khurafat kita, khurafat mereka lagi.
Nak dibandingkan dengan syirik, kita ni kadang-kadang sana kuat lagi. Sebab kita ada kawan-kawan yang belajar di sana kan. Sana mana, tapi dari sudut Islam tu kadang-kadang ada juga bagus di sana. Sana tuan-tuan, orang Indonesia terkenal dengan orang yang pergi haji muda-muda. Sebelah rumah saya restoran, nama dia Gigi Dapur. Ada seorang pekerja daripada Indon, umur baru 38. Kerja tu angkat makanan, dah pergi haji. Satu kos dia murah lah daripada kita sikit. Yang kedua, tak tahulah dengan sistem macam mana. Dia nyambung dengan saya dah pergi. Memang kita tahulah Indonesia sebenarnya dia muda-muda pergi haji. Dia kata di sana tak tahu lah punya kota, tapi dia dah pergi lah. Saya dah pergi Ustaz 2-3 tahun lepas dia pergi. Orang tukang angkat air dah pergi haji lah. Tuan-tuan, gaji RM20 sehari, sebulan gaji 600, kerja pagi sampai petang. Tak. Tapi Allah Ta'ala bagi kemuliaan, walaupun keduniaan dia kurang pada kita. Kewangannya, kehormatan orang kan. Tapi dari sudut ibadah Allah Ta'ala bagi, dia dah pergi haji, umur muda lagi. Kerja macam tu je, Indonesia, Indon lagi. Tapi Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi. Jadi itulah sikit sebanyak. Kemudian kita akan sambung lagi lah. Ini dah tahun baru kan? Dah masuk tahun baru lah. Kita sambung lah tahun baru bulan depan. Apa nama? Kepentingan-kepentingan yang ada dan kelebihan-kelebihan yang ada dari sudut haji ni. Bila kita buat haji, mungkin sebagian daripada kita dah pergi haji, tak apa ambil ilmu. Bagi kita belum lagi, maka kita pun ambil juga ilmu. Saya nak sebut apalah kelebihan yang berkait dengannya, dan juga fadilat-fadilat lain yang bersabit dengan Mekah dan Madinah, dua tempat suci umat Islam. Jadi saya setakat itu dulu untuk malam ini. Yang baik datang dari Allah Ta'ala. Apa yang kekurangan itu daripada diri saya sendiri, mohon maaf segala kekurangan dan juga segala apa yang tersinggung dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.